Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan DNAA Pasukan Pembelaan untuk kes CBT Datuk Seri Najib Razak yang membabitkan dana sebanyak RM6.6 bilion. Keputusan diambil selepas pihak pendakwaan memaklumkan mereka masih belum berjaya menyaklasifikasikan banyak lagi dokumen perbicaraan. Hakim perbicaraan Muhammad Jamil Husin membenarkan pengosongan beberapa tarikh perbicaraan dan mengarahkan perbicaraan disambung semula pada 14 November nanti. Ia akan membolehkan pihak pendakwaan untuk mendapatkan kebenaran daripada 3 kementerian dan kabinet untuk menyaklasifikasikan dokumen tersebut dan menyerahkannya kepada pasukan pembelaan. Sebelum ini, mahkamah membenarkan beberapa penangguhan. Ia berikutan pasukan pembelaan masih belum menerima dokumen yang diperlukan untuk pembelaan kedua-dua tertuduh. Peguam bela Muhammad Farhan dan K. Kumarendran yang mewakili Datuk Seri Najib Razak dan Irwan memohon DNAA untuk anak guam mereka. Ianya adalah kerana pihak pendakwaan masih belum memberikan dokumen itu sejak kedua-dua mereka didakwa pada Mei tahun 2018. Apa yang mengganggu saya ialah pihak pendakwaan menyebut pada tahun 2020 mereka bersedia untuk meneruskan perbicaraan tetapi tiada usaha untuk menyaklasifikasikan dokumen itu sejak beberapa tahun lalu. Mereka memberi sedikit demi sedikit dan bukannya bersikap adil kepada anak guam saya. Demi keadilan kami mahu DNAA, tegas Kumarendran. Tahniah kepada Jabatan Peguam Negara kerana telah menjadikan kes CBT Datuk Seri Najib Razak sebagai kes terpanjang di dunia. Datuk Seri Najib Razak dan Irwan telah didakwa pada 4 Julai 2018, 6 tahun dari tarikh pendakwaan sehingga ke hari ini, ianya masih lagi di peringkat pengurusan dokumen dan belum dibicarakan. Kemudian, pihak pendakwaan memaklumkan telah bersedia dengan perbicaraan pada tahun 2020, tetapi hingga ke hari ini, dokumen pendakwaan masih lagi belum lengkap atas alasan belum dapat dinyaklasifikasikan dokumen tersebut. Dari tahun 2018 hingga ke hari ini, sudah 4 orang Perdana Menteri bertukar dan sudah 3 orang Peguam Negara bertukar. Tapi hingga hari ini, dokumen tersebut masih gagal dinyaklasifikasikan. Dokumen siasatan Task Force Tommy Thomas telah dinyaklasifikasikan hanya dalam tempoh beberapa bulan. Seperti slogan yang pernah popular di era Dr. Mahathir, Malaysia boleh. Mungkin pihak pendakwaan perlukan 20 tahun, bukan 2 tahun untuk menyaklasifikasikan dokumen kes CBT Datuk Seri Najib Razak. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan DNAA Pasukan Pembelaan untuk kes CBT Datuk Seri Najib Razak yang membabitkan dana sebanyak RM6.6 bilion. Keputusan diambil selepas pihak pendakwaan memaklumkan mereka masih belum berjaya menyaklasifikasikan banyak lagi dokumen perbicaraan. Hakim perbicaraan Muhammad Jamil Husin membenarkan pengosongan beberapa tarikh perbicaraan dan mengarahkan perbicaraan disambung semula pada 14 November nanti. Ia akan membolehkan pihak pendakwaan untuk mendapatkan kebenaran daripada 3 kementerian dan kabinet untuk menyaklasifikasikan dokumen tersebut dan menyerahkannya kepada pasukan pembelaan. Sebelum ini, mahkamah membenarkan beberapa penangguhan.
ia berikutan pasukan pembelaan masih belum menerima dokumen yang diperlukan untuk pembelaan kedua-dua tertuduh. Peguam bela Muhammad Farhan dan K. Kumarendran yang mewakili Datuk Seri Najib Razak dan Irwan memohon DNAA untuk anak guam mereka. Ianya adalah kerana pihak pendakwaan masih belum memberikan dokumen itu sejak kedua-dua mereka didakwa pada Mei tahun 2018. Apa yang mengganggu saya ialah pihak pendakwaan menyebut pada tahun 2020 mereka bersedia untuk meneruskan perbicaraan, tetapi tiada usaha untuk menklasifikasikan dokumen itu sejak beberapa tahun lalu. Mereka memberi sedikit demi sedikit dan bukannya bersikap adil kepada anak guam saya. Demi keadilan kami mahu DNAA, tegas Kumarendran. Tahniah kepada Jabatan Peguam Negara kerana telah menjadikan kes CBT Datuk Seri Najib Razak sebagai kes terpanjang di dunia. Datuk Seri Najib Razak dan Irwan telah didakwa pada 4 Julai 2018, 6 tahun dari tarikh pendakwaan sehingga ke hari ini, ianya masih lagi di peringkat pengurusan dokumen dan belum dibicarakan. Kemudian, pihak pendakwaan memaklumkan telah bersedia dengan perbicaraan pada tahun 2020, tetapi hingga ke hari ini, dokumen pendakwaan masih lagi belum lengkap atas alasan belum dapat klasifikasikan dokumen tersebut. Dari tahun 2018 hingga ke hari ini, sudah 4 orang Perdana Menteri bertukar dan sudah 3 orang Peguam Negara bertukar. Tapi hingga hari ini, dokumen tersebut masih gagal klasifikasikan. Dokumen siasatan Task Force Tommy Thomas telah klasifikasikan hanya dalam tempoh beberapa bulan. Seperti slogan yang pernah popular di era Dr. Mahathir, Malaysia boleh. Mungkin pihak pendakwaan perlukan 20 tahun, bukan 2 tahun untuk klasifikasikan dokumen kes CBT Datuk Seri Najib Razak. Kemudian, pihak pendakwaan memaklumkan telah bersedia dengan perbicaraan pada tahun 2020, tetapi hingga ke hari ini, dokumen pendakwaan masih lagi belum lengkap atas alasan belum dapat klasifikasikan dokumen tersebut. Dari tahun 2018 hingga ke hari ini, sudah 4 orang Perdana Menteri bertukar dan sudah 3 orang Peguam Negara bertukar. Tapi hingga hari ini, dokumen tersebut masih gagal klasifikasikan. Dokumen siasatan Task Force Tommy Thomas telah klasifikasikan hanya dalam tempoh beberapa bulan. Seperti slogan yang pernah popular di era Dr. Mahathir, Malaysia boleh. Mungkin pihak pendakwaan perlukan 20 tahun, bukan 2 tahun untuk klasifikasikan dokumen kes CBT Datuk Seri Najib Razak.